tak asing juga kepada semua pengundi-pengundi di Kemamang dan juga semua pendengar di talian khususnya. Cukup istimewa sebenarnya Siap. Dr. Zamri Zainuddin. Yang boleh dikenali Dr. Zamri Mantop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bro Den. Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seronok makan sata sini kan. Berapa hari dah Doktor berada di sini? Daripada hari Isnin gitu. Hari Isnin. Bila balik nanti Doktor? InsyaAllah lepas podcast ni mula slow-slow. Oh, mula slow-slow. Dan baik, Bro Dey, kalau kita tengok nama Ustaz Zamri ni, kalau panggil nama penuh tak kenal. Tapi sebut saja Ustaz Zamri Mantap, insya-Allah ramai yang kenal. Dan saya sendiri membesar pada zaman itu. Zaman rancangan TV macam tu. Mungkin Ustaz boleh kongsi sikit lah kenapa dengan nama Mantap di belakang tu. Betul. Okey, kalau teringat zaman-zaman muda dululah, zaman tengah halus macam ni. Sebelum saya aktif dalam Mari Mengaji tu, rancangan pertama keluar di TV9 tu adalah Akademik Quran. Masa Akademik Quran tu, peserta musim pertama yang Johan tu Abdullah Fahmi. Masa final tu saya buat komentar sebagai juri tajwid dan fasahah. Saya kata bacaan kamu ni tak ada apa saya nak komen, mantap. Disebabkan terlampau mantap, atas daripada mantap tu dipanggil mantap. Satu dewan pecah. Lepas tu orang panggil Ustaz Zamri mantap. Lepas tu kita register company selalu. Adalah company training satu, company travel satu. Jadi itu yang panggil Ustaz Zamri mantap tu. Itulah kisah. Lepas tu kita terap. Dan selain daripada itulah, kita kerap menggunakan mantap tu maknanya hebat lah daripada perkataan mantap. Gitulah ceritanya. Masa zaman ni, zaman halus, sekarang ni dah hebat dah. Kami pun halus juga YB Doktor kita. Dan silam. Ya, betul. Dan kita melihat bagaimana beberapa hari YB Doktor berada di Kemaman kita ni. Boleh YB Doktor kongsikan kepada semua pendengar kita yang setia bersama di siaran langsung ini, khususnya penerimaan pengundi-pengundi di Kemaman khususnya kepada calon kita Dr. Sam pada pilihan raya ini. Alhamdulillah, pertama kita tengok dari sudut pengundi Melayu sendiri, tidak jauh dia punya sokongan daripada yang lepas. Maknanya kita jangkakan peningkatan. Sebab pertama, ini adalah calon Menteri Besar Negeri Terengganu yang telah menunjukkan manifesto dia yang hebat dan dilunaskan kesemuanya sekali. Dengan prestasi pilihan raya yang lepas 8-0 di peringkat Parlimen, di peringkat DUN 32-0. Maknanya kepercayaan kepada Menteri Besar Terengganu tu amat tinggi. Kalau kita tanya dulu buat cukup-cukup kampung siapa Menteri Besar, orang sebut Mak Said. Sekarang ni dah tak bunyi dah. Bila tanya-tanya siapa, Syamsuri kata. Maknanya payah-payah ingat tak ingat pun dia dah mula bertukar. Maknanya pengundi Melayu keterujaan kepada MB Terengganu ni untuk menjadi calon di Kemamang dan mempertengahkan calon Perdana Menteri pula dekat Parlimen pula, insya-Allah menjadi satu benda yang sambutan yang menarik di kalangan pengundi Melayu Islam. Adapun kami daripada Selangor mendapat tugasan untuk fokus kepada pengundi Cina. Dekat dengan restoran apa tu, Peng Hong Yepeng, Haipeng. Area-area situlah untuk kami berkempen, walaupun taklah mendapat solid tetapi nampak reaksi yang positif dan mungkin boleh mengurangkan sedikit peningkatan pengundian dan Muslim kepada calon pada kali ini. Dan dijangkakan mungkin keluar protes mengundi di kalangan non Muslim kali ini makin bertambahlah ataupun berkurang. Maknanya kalau tak dapat solid pun ada peningkatan daripada undi non Muslim. Itulah. Itulah menariknya sebenarnya. Dan seperti mana yang YB Doktor maklumkan tadi, sebenarnya bukan hanya kemenangan 8 Parlimen dan juga 32 DUN itu sebenarnya yang boleh kita ambil juga sebagai satu indikator, namun ianya juga majoriti yang besar di semua DUN dan juga Parlimen sebenarnya YB Doktor. Makna kata masyarakat dan juga rakyat di negeri Terengganu memberikan satu kepercayaan besar kepada Parti Islam Semalaysia PAS di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Dr. Sam ini sebenarnya. Dan kita aminkan doa ramai sebenarnya 1-2 hari ini sebenarnya Yang Berhormat Doktor
teruja untuk mengangkat yang amat berhormat Dr. Sam ini sebagai Perdana Menteri in making. Macam itulah boleh. Dan kalau kita tengok juga Brodin, sekarang ini tumpuan yang diberikan kepada calon PRK di Kemaman ini juga meletakkan satu perubahan landscape politik pada 2 Disember nanti. Selepas sahaja selesai pilihan raya nanti, ramai yang ingin nak tahu apa yang akan terjadi selepas ini kepada politik tanah air kita lah. Jadi insya-Allah kita sama-sama nantikan, dan insya-Allah mungkin Ustaz ada apa pendapat berkenaan dengan apa yang kita nyatakan sebentar tadi. Ada. Pertama, harapan ini saya tak nampak satu harapan yang kosong, sebab dia harapan yang berasas. Di samping 8-0 Parlimen dan 32-0 di DUN, tetapi Dr. Sam sendiri adalah seorang yang smart, kerjanya berstruktur, tak banyak cakap tapi banyak buat. Maka ini adalah satu benda yang kita nakkan pemimpin macam ni. Kalau banyak bercakap pun, banyak spin pun, banyak berpropaganda dan berpersepsi pun, tapi kerja tak jalan. Puiti sangat pun tak boleh. Orang kata telur pun susah nak dapat, beras pun susah nak dapat, bekalan pun tak guna juga. Betul, Dan ini dibuktikan oleh Dr. Sam dalam isu REE, Nadir Bumi, galian. Kita tengok bagaimana sebelum ni gegak komputer REE ini dekat Kedah. Tapi rupanya kos ataupun aset di Kedah tu sekitar 62 bilion sahajalah mineral REE ni, Nadir Bumi. Tetapi kita dengar juga kat Kelantan adalah juga serba sedikit, tapi sekitar 125 bilion. Tetapi rupanya Terengganu terbesar. Terbesar. Jumlahnya berbanding lagi, bukan rahsia lagi berbanding negeri-negeri lain, tetapi kita tak dengar pun Terengganu ni geger Kelantan sebutlah. Bising hingga binga tak ada, tapi cerdiknya Dr. Sam ni dia terus ambil satu komiti untuk dipengerusikan oleh Sultan Terengganu sendiri untuk membuat badan menjaga mineral ni supaya royaltinya tidak dirompak oleh kerajaan pusat, dapat manfaatnya kepada rakyat negeri Terengganu sendiri tanpa sebarang bising dan gegak gempita di luar sana. So ini namanya smart. Dan image Dr. Sam sendiri sebagai pakar aero angkasa, doktor falsafah, dan terbukti pada memakmurkan 20 manifesto kerajaan negeri Selangor yang berkhidmat Selangor pula Terengganu yang berkhidmat. Tiga orang Selangor jadi tersyul. Jangan berkongsi lagi. Ini satu harapan yang bukan kosong lah kita tadi. Kalau ada wakil macam ni dekat Parlimen, dia adalah satu exercise yang baik kepada masa depan Malaysia yang lebih cerah. Kita bukan kata nak kempen dia saja, sebenarnya di dalam PAS sendiri banyak kepimpinan yang jenis macam ni. Kita ada Dr. Seri Sanusi, kita ada Dr. Sam sendiri, kita ada pimpinan-pimpinan lain lagi yang berkelayakan, yang tidak tandus, yang boleh membezakan mana PRN, mana mana pilihan raya negeri, mana pilihan raya Parlimen. Saya baru nak tanya soalan tu tadi, tapi Ustaz dah jawab awal. Saya tanya baliklah soalan tu, insyaAllah. Okey, baik. Yang Muhammad Doktor sendiri, kita melihat bagaimana akhir-akhir ini kita sendiri juga diasak dan ditekan sebagai sisiap. Dengan mungkin kalau kita melihat yang terkini lah, YB yang berhormat Ustaz melihat adalah berkenaan dengan cabaran di Mahkamah Syariah, iaitu kes ni Ilin. Mungkin apa pandangan Ustaz sendiri lah berkenaan dengan, kalau dahulu ada yang tidak bersetuju dengan Islam itu sendiri, tapi tidaklah sampai tahap berani mencabar. Tapi pada hari ini kita melihat golongan seperti ini seolah-olah sudah berani keluar daripada kepompong mereka dan juga mencabar elemen Islam itu sendiri. Silakan Ustaz. Inilah yang dinamakan proses normalisasi yang diintensifkan. Kalau sebelum ini dia punya jarak isu tu biasanya berlaku dalam keadaan yang ada jarak sikit lah. Lepas dah panas, lama pula akan timbul lagi. Panas, lama pula akan timbul lagi. Tapi kali ini isunya didekatkan supaya panas dan panas dan panas dan panas sampai seolah-olah kita tidak larat lagi untuk protes dan bersuara kepada perkara-perkara mungkar ni. So patternnya kita nampak sebegitu. So antara pecahan patternnya dalam Mahkamah Syariah ni, sebenarnya gerakan dia bukanlah baru. Kita tengok dalam konteks di negeri Selangor sendiri.
fatwa yang berada di bawah kerajaan negeri Selangor yang berkuasa di atasnya Sultan, fatwa liberalisme dan pluralisme di Selangor yang telah diharamkan cuba dicabar. Sekarang berada di peringkat Mahkamah Persekutuan, di peringkat rayuan. So ini adalah satu benda yang mereka dah berani cabar dari sudut kehakiman. Dan sebelum tu Sister in Islam, fatwa dia seolah-olah selepas ni tak ada masalah. Dan sebelum ni Nabi palsu di Selangor, iaitu ajaran Kahar, yang mengaku jadi Nabi lah, sebab dia kata Nabi ni pengembala kambing, saya ni ajaran Kahar ni dia bekerja kat zoo dulu, lebih daripada kambing, banyak lagi binatang dia kata. Jadi dia mengaku jadi Nabi. So pengakuan dia itu telah ditangkap oleh Mahkamah Syariah dan penguatkuasa agama, juga dicabar. Dan akhirnya seolah-olahnya lepas ni mu nak jadi Nabi sesat ke, nak jadi Sister in Islam ke, nak liberal ke, di Selangor welcome, seolahnya begitu. Dan kes Nailin ni rentetan yang kita tahu daripada kes Iki Putra, iaitu penguatkuasa agama yang menangkap 7 golongan yang disebut sebagai ANW lah, mudah cerita. Ataupun orang muda panggil mengunyit ke, macam tu lah. 8 Selangor 7-8 orang daripada yang mereka ditangkap ni, kesemuanya Muslim kecuali seorang lah. Seorang itu terus dilepaskan serta-merta sebab dia tahu itu adalah bukan Islam. Sebab undang-undang Islam ni adalah untuk orang Islam lah. Maka yang tinggal lagi itu 7 orang itu semuanya Muslim dan insaf. Kata dakwa lah, saya insaf, saya tak nak lagi buat. Paling tak pun rasalah bersalah. Tapi satu ni tak tahulah dana mana, siapa yang cucuk dia, kepala dia pun agaknya liberal dan sebagainya. Cuba mencabar keabsahan penangkapan Iki Putra ini, mahkamah demi mahkamah, mahkamah demi mahkamah. Akhirnya mahkamah paling tinggi di Persekutuan, dan akhirnya kalah. Dan seolah-olah lepas ni kamu nak mengunyit dekat Selangor, welcome. Seolahnya begitu. Dan daripada presiden kes ni disebut, kes yang telah menang ini di Mahkamah Persekutuan ini, Iki Putra ini cuba untuk dicabarlah oleh Nailin ini ke negeri Kelantan. Sebab negeri Kelantan antara negeri yang aktif untuk membuat enactment kanun jenayah syariah ke arah RUU 355 sebelum tu, dan ke arah kalau boleh sempurna pelaksanaan syariat yang namanya hudud qisas dan ta'zir. Maka dia cuba nak buat cabaran kepada enactment Mahkamah Syariah di negeri Kelantan, yang dijangkakan kalau berjaya dia akan pergi pula kepada negeri-negeri yang lain. So ini dipanggil mereka ni bekerja bersungguh-sungguh, try and error and adjust, try and error and adjust, tak putus-putus. Sampai kalau kita putus asa juga, kita lemah semangat untuk protes, untuk bangkit, untuk bersuara, mereka lebih galak dan lebih berani. So itu baru dalam kacamata yang disebut sebagai Mahkamah Syariah. Belum lagi konsertnya, Ratu Cantiknya. Yang tu baru pun ada pula ni. Ya Allah. Cukup memenatkan sebenarnya. Betul. Dan kalau kita melihat sendiri Brodin dan juga Yang Berhormat Ustaz, dulu 33 bulan yang lepas kita menyaksikan setiap hari kita disajikan dengan berita-berita yang menyesakkan dada. Kemudian selepas 33 bulan itu ditukar dengan kerajaan yang baru pada waktu dan ketika itu di bawah Perikatan Nasional. Alhamdulillah lega sikit. Dan kini kembali semula perasaan itu. Sesak semula. Sekak pula dada. Setahun 5 hari. Hari ini setahun 5 hari pemerintahan. Dan semua kementerian tu kita jadi macam pegawai kerajaan yang berbincang untuk setiap kementerian tu. Pelbagai. Semua kementerian ada saja permasalahan-permasalahan yang perlu rakyat fikirkan untuk selesaikan. Dan inilah sebenarnya yang menyebabkan kerajaan pada hari ini, jika kajian yang dinyatakan beberapa hari ini juga oleh Merdeka Center sendiri, bagaimana ketidakpuasan hati rakyat keseluruhannya hampir kurang 50% kepercayaan kepada kerajaan, dan juga betul asal daripada 70%. Dan kita tengok sebelum ni Perdana Menteri pun kalau 70 tu kira dah teruk dah. Biasa 80, 90. Ini Anwar Ibrahim dapat pada permulaan 70%, kini drop lagi 50% dan ke bawah. Dan Merdeka Center ni terkenal dulu dengan mereka yang support kepada Perdana Menteri pun sendiri telah reveal dia punya prestasi. Maka ini menunjukkan satu signal yang awal lah. Betul. Dan kita perhatikanlah sendiri apa yang telah dijanjikan. Akhirnya mereka makan sendiri janji yang mereka katakan. Dan seperti hari ini di Kemama sendiri, beliau akan turun bersama dengan jentera-jentera kerajaan yang akan turun ke
kampus saya sendiri Brodin, iaitu Bukit Kuang. Di sekolah Ustaz. Di sekolah Ustaz. Dia akan masuk. Dan sepatutnya juga siap kena sambut dia di sekolah. dan kita ada jamuan rakyat Brodin. Menggunakan amanah ikhtiar. Ya Allah. Jadi inilah permainan-permainan yang mereka gunakan. Orang kata tak senang duduk lah. Pelbagai jentera kerajaan yang telah mereka kerahkan, gunakan untuk pilihan raya ini untuk memenangkan parti mereka. Dan seperti mana Brodin, kita melihat sendiri pembentangan bajet sendiri oleh Yang Amat Berhormat Dr. Samsuri daripada Parti Samsul Malaysia PAS dan Kerajaan Terengganu yang ada pada hari ini, begitu berhati-hati sehingga kan tidak diberitahu berkenaan jumlah, tidak diberitahu dalam ucapan tu berkenaan dengan jumlah. Mungkin Ustaz boleh respon sedikit lah. Ya, ini satu lagi lambang ketelitian calon kita yang cukup berpengalaman. Dan sebab kita tengok tidak standard di antara sogokan pilihan raya ini. Ada yang buat lepas, ada yang buat tak lepas. Betul. Kan dicabar, dimarang dengan lain kesnya dekat sebelum ni dekat Kuala Terengganu. Lain pula, dah tak ada satu standard yang khas. Daripada itu Dr. Sam mengambil pengajaran supaya kita tutup semua. Dan pintu-pintu yang boleh menyebabkan musuh boleh menyalahkan kita, sama ada berbentuk sogokan, berbentuk kononnya rasuah pilihan raya dan sebagainya. Dan memang pengundi pun dan rakyat Terengganu pun menyaksikan bahawa lain kali ini kempen Dr. Sam. Tak ada kata kat kedai-kedai minum, tak ada pemberian aset. Dan ini sepatutnya satu benda yang diamalkan standard oleh parti kerajaan juga. Parti kerajaan di peringkat persekutuan baik ataupun di peringkat pembangkang sama. Itu barulah namanya berlawan anak jantan. Di Padang yang sama kata. Ni hashtag dia boleh kita tak boleh. Buat hashtag tu. Jadi itu bukan anak jantan punya perlawanan lah. Jadi bila pengumuman Dr. Sam yang cukup teliti untuk juga tidak mempengaruhi, walaupun sebenarnya boleh sebab dia dah memang pembentangan bajet bagi sebuah kerajaan negeri sebelum beroperasi tahun depan. Yang waktu-waktu ni adalah pembentangan bajet di DUN untuk dibahaskan, boleh saja untuk mengumumkan. Tetapi tetap juga teliti Dr. Sam, kerajaan negeri Terengganu untuk bimbang kalau kita umumkan skim ni, tawaran ni akan menjadi sebuah sogokan, tambah pula dia berlaku dalam musim pilihan raya kecil dia sebagai calon di pilihan raya kecil. So ini ketelitian yang kita nak pada seorang pemimpin. Hebat. Dan kita raikan juga pada semua pendengar-pendengar kita yang setia sebenarnya siap di laman sosial kita ini. Dan kita sebenarnya pada hari ini merupakan hari ketiga persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Negeri Terengganu ini. Dan semua YB kita 32 DUN tanpa pembangkang di Negeri Terengganu ini sedang bersidang di Terengganu pada hari ini sebenarnya. Dan Yang Berhormat Doktor sendiri sebagai Yang Berhormat di Sungai Burung sebenarnya, jika kita ikuti juga bagaimana gerak kerja dan sebagainya, dan kita juga melihat bagaimana pembangkang yang cukup hebat ketika ini di Selangor. Jika sebelum ini dengan 5 orang saja, dan ketika ini 22 orang pembangkang, satu pembangkang yang cukup kuat sebenarnya untuk check and balance kepada kerajaan negeri Selangor, yang menyebabkan kerajaan negeri Selangor seperti mana kata Yang Berhormat Dato' Azmi Ali semalam, kerajaan koyak semalam. Boleh kongsikan kepada kita semua bagaimana perjalanan sidang DUN Negeri Selangor? Betul lah. Ketika mana pertama ini sidang yang terpanjang sekali, ketika mana Pakatan Rakyat lama-lama dan barunya Pakatan Harapan dan BN berkuasa. Sebelum ni mereka cuba untuk mempercepatkan 2-3 hari, 5 hari. Itu kira dah lama lah 5 hari. Ini membawa dan drag sampai 10 hari. Ini menunjukkan bahawa kualiti perbahasan, pertanyaan, check and balance daripada pembangkang yang naik daripada dulu PAS 1 kursi, campur kejap dengan UMNO masa tu Muafakat Nasional, campur sikit dengan Bersatu, gedebak-gedebuk 6 lawan 50. Sudah pastinya ketika ni melonjak kepada 22. Dia satu lonjakan yang signifikan lah. Kalau tolak eksekutif iaitu MB dan ESCO yang mentadbir, ketika itu 22 lawan 24. Maknanya tak jauh sangat beza. Daripada bilangan ini kita dapat satu indikator bahawa pembangkang di negeri Selangor bukan kaleng-kaleng, kuat. Dan ketua pembangkangnya adalah bekas menteri besar.
pernah menjadi menteri di peringkat Persekutuan Federal. Dan MB yang sedia ada pun adalah hasil daripada anak didik Datuk Seri Azmin Ali sendiri yang menjadi ketua pembangkang. Jadi bila itulah situasinya, itu yang jadi 5 hari drag sampai 10 hari. Seluruh kalau Datuk Hasan Ali dulu dia gunakan seluruh don-don pembangkang ketika itu bersuara, berbahas dengan perbahasan yang berkualiti, kemudian sentiasa membuat argumen-argumen yang berfakta, mengakibatkan mereka pihak kerajaan sesok napah. Payah. Dan kita rasa mereka pun nampak dah angkat muka sangatlah. Betul. Kita nampak. Dia tak berani sangat sebab dia tengok ada barisan yang berpengalaman dan kami pembangkang-pembangkang yang vokal. Betul. Jadi bila ada satu usaha untuk kononnya nak lawan, dalam keadaan lawan tu tak berapa mempunyai hujah yang kuat, dia pun nak berlawan, iaitu speaker ni secara depan. Dulu kita dengar bahawa DAP ni menguasai kerajaan PH di Persekutuan ataupun di negeri Selangor. Tapi ramai yang tak percaya kononnya disucikan DAP tu. Tapi ini berlaku di dalam Dewan sendiri. Ketika mana dalam perbahasan tu MB sudah mengecualikan supaya benda ni boleh bincang, kita KIV dulu ataupun ganti seseorang lain untuk mengisi jawatan kuasa yang kita nak lantik ni. Tu MB sendiri yang buat proposal. Siap bagi option lagi, yang pertama ataupun kedua. Tapi speaker DAP ni dia boleh arahkan MB, dia macam ketepikan dan persetankan dia punya cadangan dan option daripada MB ni sehingga menjadi trigger yang kuatlah kepada Ketua Pembangkang Datuk Seri Azmin. Itu yang kita nak saksikan video-video yang viral tu sehingga kemuncaknya mengoyakkan kertas. Kerana senarai itu telah diperbincangkan sebelum ni dengan detail dengan speaker sendiri. Tetapi tidak dihormati dan komposisi balance, check and balance tu tak balance juga dalam jawatan kuasa yang nak dilantik dan di-endorse di DON tu, mengakibatkan apa yang berlaku tu berlaku. Tetapi apa pun, selepas tu kami buat PC di luar, press conference di luar, sekejap je dalam 15-20 minit. Tapi disebabkan kecelaruan dan ketakutan speaker tu sendiri, dia pun lepas tu buat PC juga. Sejam saya ingat. Kita orang dah habis minum pun dia tak habis-habis lagi. Kerana terlampau nak menerangkan balik dan terasa terancam dan terpukul. Sebab kami bukan sekadar mengoyakkan dan keluar berjemaah dalam DON tu, dalam dewan tu, keluar beramai-ramai. Dan ketumbukan kami pada kali ini bukan sekadar ketumbukan hujah yang kuat, tetapi baju pun pakat sama semua. Nampak. So dia ketumbukan dan izzah tu nampak. Menakutkan musuh. Dan sikit lagi iaitu dinamakan pihak kerajaan pun, kita pun bertambah berani pembangkang ni pun sebab mereka pun banyak juga muka-muka baru. First timer juga. So otai-otai bukan tak ada, tapi kenal lah muka hotel tu 3-4 orang, tapi yang lain pun ramai juga first timer. Jadi kita seolah-olah di padang yang sama rata, sama bangkit lah. Maka ketika tu tidak menggugupkan kami walaupun kami first timer juga masuk ke dalam dewan. YB Ustaz berapa kali bertanding? Bertanding 2 kali. Ni kali kedua yang menang lah. Sebelum ni kalah. Sebelum ni di Sungai Burung juga. Sungai Burung juga. Baik. Dan kita melihat juga bagaimana istimewa di Selangor ni kerana dia komposisi kaumnya cukup berbeza dengan kita di Terengganu ni. Kita majoritinya Melayu Islam. Tapi tidak di Selangor. Pastinya cabaran yang cukup besar sebenarnya di Selangor ini sendiri dengan komposisi China, India dan juga kaum-kaum yang lain itu. Jadi kita nak tengok dengan sentimen dan juga fakta yang ada ketika ini, pastinya sokongan Melayu itu pasti bersama dengan kita. Cuma lagi China dan juga India. Dan India ada yang bersama dengan kita. China yang agak mencemaskan kita sebenarnya. Dan pastinya Yang Berhormat Doktor ada pandangan untuk nak memastikan supaya semua kaum ini bersama dengan Perikatan Nasional. Kerana kita tidak nak hanya negeri-negeri Melayu kita ini sahaja yang akan terus kukuh kuat bersama Perikatan Nasional dan juga PAS. Namun negeri-negeri Pantai Barat juga turut menikmati dan merasai kesejahteraan berada di bawah pemerintahan kita. Betul. Sebenarnya kita punya komposisi kaum ini telah dipengaruhi oleh penjajah semenjak merdeka lagi. So bila semenjak merdeka lagi telah dipengaruhi,
walaupun golongan ni asalnya golongan minoriti, tapi telah dibela oleh penjajah melalui pemberian tanah yang banyak secara percuma di tempat-tempat yang strategik, diskriminasi pendidikan, diskriminasi kewarganegaraan, mengakibatkan bagi saya mereka yang asalnya pendatang di lombong-lombong bejik timah, termasuklah di estet-estet untuk bekerja, diberikan layanan yang tidak setara dengan penduduk Melayu yang diletakkan di kampung-kampung, susah dia diberikan bantuan, akses kepada pendidikan dan kemudahan pun susah. So sebenarnya budaya ini telah dimulakan semenjak zaman penjajah, penjajah keluar sehinggalah terjadi apa yang ada sekarang. So ini memang strategi yang diletakkan oleh penjajah lah, supaya penduduk pribumi yang melawan penjajah itu sendiri tidak betul-betul berkuasa dan diganggu dan kurangkan kekuatan rakyat majoriti ini dengan kehadiran China dan India. Betul. So kalau mereka sendiri nak merasakan mereka adalah golongan second class citizen, saya tak berapa setuju sebenarnya. Sebab asbabun nuzul dia daripada awal pun mereka sebenarnya telah dimewahkan dan diberikan segala-galanya. Kalau nak kata sekolah mereka buruk, lebih hebat lagi daripada sekolah-sekolah kebangsaan kita. Kalau kita nak kata akses pendidikan mereka rendah, kebanyakan mereka mendapat pendidikan-pendidikan yang tinggi, keputusan-keputusan yang baik. Kalau nak kata dalam ekonomi mereka tertindas, mereka telah menguasai ekonomi. Kalau nak kata politik mereka didiskriminasi, mereka telah menjadi menteri. So tak ada, inilah komposisi asal. Tetapi apa rekan daya, kita kena face it. Kita kena hadapi benda-benda realiti ni. Jadi realiti ini menjadikan masyarakat Cina dalam satu kajian yang dikongsikan oleh Dr. Marzuki daripada UIA. Dia mengatakan golongan Cina ni khususnya dia akan percaya isu yang pertama adalah agama dan kaum. Itu adalah diletakkan pada posisi yang pertama, membawa kepada posisi yang kedua adalah parti politik. Mestilah agama dan kaum ini dibela, itu ranking yang pertama. Yang kedua membawa kepada parti politik yang betul untuk support agama dan kaum ini. Dan barulah isu ketiga adalah isu calon. Dan barulah isu keempat adalah isu semasa. Maknanya isu semasa dan calon ni bagi mana-mana etnik Melayu ke Cina, India ke, dah nombor 3, nombor 4. Tapi nombor 1 dan nombor 2 adalah agama dan bangsa, itu nombor 1. Yang nombor 2 parti yang betul bagi agama dan bangsa ni. So kita saksikan golongan Chinese ini, walaupun DAP ni ada yang tak keluar mengundi, banyak masalah performance dia juga ada beberapa tempat, ada masalah moral juga yang terbit, tetapi mereka tetap percaya bahawa ini adalah parti aku, ini adalah bangsa aku, dan DAP ini adalah parti aku yang boleh jaga aku walaupun aku tengok mereka lemah di sana dan di sini. Itu sentimen yang berlaku begitu. Tetapi Melayu sama juga, Melayu yang telah menggantikan UMNO, Perikatan Nasional, bangsa dan Melayu ini nombor 1 juga. Nombor 2 nya partinya adalah parti PN. Menggantikan BN lah sekarang. Barulah kepada calon, dan yang keempat adalah isu semasa. Jadi Chinese dia boleh capai faktor nombor 1 dan 2 ini sehingga 98%. Tinggi. Tetapi Melayu baru sekitar 75%. Maknanya masih lagi rendah. Maknanya kalau kita nak menjadikan ianya harmoni, pertama Melayu dia kena tingkatkan lagi, kalau boleh sampai 98% juga macam Chinese. Sokongan dia kepada DAP, sokongan Melayu pun jangan berpecah, solid kepada Perikatan Nasional dan komponennya. Itu satu. Kalau kedua pun kita nak cuba untuk memujuk bangsa Cina ni, kalau adalah swing yang boleh tak berapa besar, sekitar 5%, adalah isu-isu khidmat tadilah. Kita dah tahu Dr. Sam dan Negeri Terengganu ni satu perkhidmatan yang cukup cemerlang kepada rakyat dia. Sedangkan YB daripada DAP tak berapa cemerlang, kita boleh gunakan ni. Mungkin kalau tak semua pun yang memberi sokongan, kita ambil swing 5% pun adalah satu pencapaian yang baik. Betul. Dan Chinese ini dan India, terutamanya Chinese lah, saya rasa dia akan boleh berubah pada kadar yang signifikan macam dulu-dulu juga. Mereka sanggup tunduk bawah UMNO ketika mana parti utama yang majoriti ini kembali kuat. Itu sebab kita kena kuatkan dulu kita.
Maknanya Melayu ni kalau boleh Islam di pantai timur baik di pantai barat, first kali kita kena bersatu berpadu. Tak ada mana-mana parti, kalau boleh yang paling boleh diharapkan, disandarkan harapan adalah Perikatan Nasional. Kalau di pantai timur ni PAS. Itu sahaja dan tidak berpecah kepada parti yang lain. Betul. So kalau dia meningkat sampai 90%, 95%, itu langkah pertama. So bila mereka ada trust yang tinggi, mereka akan follow, dan mereka pula makin lemah, mereka akan follow kepada kita yang kuat. Cuma Yang Muhammad Datuk, Yang Muhammad Ustaz, jika masih ada lagi persoalan di kalangan Melayu Islam sendirilah yang masih lagi mengatakan bahawa aku tak mau tahu pasal politik, aku tak mau terlibat pun dengan politik, ini merupakan sikap yang berbahaya, terutamanya kepada golongan wanita muda yang baru sahaja 18, 19, 20, 21 ni, yang memang tak ambil tahu, tak ambil channel langsung berkenaan dengan politik. Boleh Ustaz komen sikit? Dia politik ni king of the king. Tu kena faham. Ramai tak nampak politik ni king of the king. Hatta yang mereka yang menumpukan ibadah sahaja pun, oh dah nak kiamat ni, Dajjal dah nak keluar ni, aku nak kena bentang sejadah ni, nak kena buat benda baik. Itu pun sebenarnya boleh terjejas. Silat-silat kalau kamu alpa dengan politik ni, rumah ibadat kamu nak semayang pun dah tak boleh lepas ni. Dia berlaku, dan dia adalah real, seperti berlaku di China. Penghapusan etnik, Uyghur dan sebagainya kan. Ini berlaku real. So kita kena buat pendidikan politik dan jauhkan daripada hiburan yang melampau, supaya anak-anak muda ni nampak king of the king kepada keputusan segalanya dekat dunia, dekat Malaysia ni, tanah air kita adalah politik. Satu. Kedua, saya nak kempen dan nampak jelaskan kepada anak-anak muda bahawa isu Palestin ini ada kaitan langsung dengan politik. Kita dah biasa didedahkan untuk bantu rakyat Palestin dengan 2D. Apa 2D? Doa dan duit. Doa dan duit. Tapi sebenarnya jangan lupa, bantuan direct bukan doa dan duit juga, tetapi sebenarnya ketenteraan. Dalam kondisi peperangan adalah ketenteraan. Cuma soalannya, sesebuah tentera daripada mana-mana negara sekalipun yang menguasainya dan berhak untuk mengeluarkan tentera ini untuk berperang ataupun misi pengaman adalah negara, milik negara. Negara tu kalau dikuasai oleh PMX lah yang akan berkuasa untuk menggerakkan tentera tu. Barulah dia boleh landing, barulah dia boleh nak bulldoze, barulah dia nak boleh langgar sempadan dan sebagainya. Tetapi realitinya negara Arab seluruhnya, walaupun mengecam setelah mana sebulan berlaku dekat persidangan OIC dia kat mana baru-baru ni, dah hancur baru nak bersidang, dah mengecam sekecam-kecamnya, tapi tak buka juga sempadan. Negeri-negeri Sunni ini kalau dari sejarahnya tak buka sempadan, tak bagi setitis air, tak bagi setitis bantuan. Kita yang negeri-negeri yang dituduh Syiah seperti Lebanon, termasuklah Yaman, Houthi, yang terkenal dengan Syiah ni, inilah yang sanggup bulldoze, yang keluarkan arahan kepada ketenteraan negara dia, negara atau tentera bertanggungjawab kepada arahan ketua negara dia, bulldoze, langgar, bagi bantuan. Bermakna kalau kita nak negara kita tak menormalisasikan hubungan dengan Amerika dan Israel, dia kena cari pemimpin yang tidak menormalisasikan hubungan dengan Israel dengan Amerika. Barulah boleh bulldoze macam Yaman, macam apa lagi tadi, Lebanon dan sebagainya. Ini bantuan yang direct selain daripada 2D, doa dan duit. Jadi sekarang kita hanya menyaksikan bahawa simpati, mengutuk dan tidak mempunyai kuasa. Jadi relate-nya, kalau kita nak bantu rakyat kita dengan Palestin pun, kita kena tukar kepimpinan negara yang tak nak menormalisasikan hubungan dengan Israel ni. Sayangkan Islam, sayangkan saudara-saudara kita di Palestin, sayangkan saudara kita yang disembelih di Bedil. So bila ada pemimpin yang macam ni, katalah kerajaan PMX tak ada, dah bertukar pula kerajaan yang prihatin kepada rakyat Palestin, sanggup hantar ketenteraan, sanggup bagi bantuan selain daripada 2D dalam bentuk ketenteraan. Negara lain pun macam tu juga, negara lain pun macam tu juga, negara lain pun macam tu juga, khususnya negara Islam. Maka mereka berhimpun balik dekat negara-negara OIC. Tak adalah berhimpun jadi OIC. Dia akan berhimpun, jom kita bersekutu dan bersama-sama untuk buka sempadan semua. Tu kaitannya. Hatta dengan Palestin pun ada kaitan dengan politik. So kita boleh ambil kesimpulan bahawa walaupun negara kita pasport Israel tak boleh masuk, tapi negara kita lembik dalam mempertengahkan.
isu untuk membela sahabat kita di Gaza ini. So itu kaitan dia. Jadi pentingnya politik. Betul. Ya, betul. Begitulah kalau kita melihat pada hari ini pendedahan demi pendedahan yang perlu kita terapkan kepada anak muda terutamanya Ustaz berkenaan dengan kuasa politik. Hatta apa yang berlaku sekalipun tetap politik adalah kunci utamanya insya-Allah. Dan yang terakhir Ustaz, kita pun dah sampai kepada penghujungnya. Kita pun melihat jadual Ustaz yang agak padat dan juga akan pulang kembali ke bumi Selangor selepas ini. Insya-Allah mungkin Ustaz ada lagi di kalangan anak-anak muda yang berada di perantauan, khususnya di rakyat Kemamalah yang akan turun mengundi pada hari Sabtu ini 2 Disember nanti. Masih lagi berkira-kira malah balik tak ada duit minyak, malah balik malah nak bersusah payah sebab dah 3 kali Ustaz di PR di Kemaman ini menghadapi pilihan raya. Mungkin Ustaz boleh kongsilah sedikit semangat dan juga kata-kata kepada mereka supaya kembali dan pulang mengundi pada 2 Disember ini, dan juga kepada rakyat Kemamang sendiri yang merasakan mereka ni tak apalah Dr. Sam menang dah. Kita bukan nak menang tapi kita nak tambah majoriti yang lebih berganda lagi daripada hari itu. Silakan Ustaz. Baik. Pertama, ini adalah exercise awal kepada jihad kita yang lebih besar. Exercise awal. Kalaulah jihad kita yang lebih besar, antaranya mungkin lepas ni kita, wallahu alam, pada masa akan datang dibuka pula sempadan untuk kita menolong bangsa ataupun menolong saudara kita di Gaza. Kan kalau dekat Terengganu pun payah nak balik. Nak pergi ke Gaza lagilah payah. Nak beli tiket mana boh, jauh anak bini. Kan tak usahlah nak susah-susah, aku pun boleh buat apa je. So exercise kecil ni akan jadi gagal kan. Exercise yang besar tu sukar akan dicapai melalui aktiviti exercise kecil. Mungkin kali kedua ada satu hadis Nabi yang menyatakan bahawa bila Imam Mahdi nanti muncul, kita dituntut untuk berbai'ah dengan dia, dan kamu hendaklah datang walaupun terpaksa merangkak di dalam salji. So ini adalah satu tuntutan juga yang kita tahu bahawa negara kita bukan negara yang bersalji. Pastinya tempat yang bersalji ni sekarang ni Arab pun makin bersalji. Kat manakah tempatnya wallahu alam, tapi diibaratkan kalau suruh bai'ah merangkak pun tempat yang ada salji pun macam cerita Kung Fu Panda pun mau pergi juga. So dua jihad yang besar ni dia tak boleh tercapai kalau tak ada jihad yang kecil ni dimulakan dengan exercise kecil. Exercise kecilnya kalau kita pergi program untuk dengar ceramah, itu exercise kecil. Pergi bagi duit kepada parti untuk menjayakan kempen pilihan raya supaya Dr. Sam menang. Itu jihad-jihad kecil. Balik geng perantauan, walaupun cuti tak berapa banyak, walaupun terpaksa hilang duit dan sebagainya. So exercise tu kena ada. Supaya nanti bila ada lagi seruan-seruan yang lebih besar, kita tidak janggal dalam menggamit panggilan-panggilan yang besar itu. Yang keduanya, betul seperti mana kata siapa tadi? Sisiat. Bahawa kita bukan sekadar nak dapat 27,000 itu majoriti MP kita yang lama. Kita nak gandakan kurang-kurang pun 10,000 lagi majoriti, mungkin jadi 37,000. Sebagai satu signal penting bahawa rakyat dah meluat dah. 3 kali dah pilihan raya setahun ni. Betul Pak. Dan dia punya isyarat besar menang tu nak bawa kepada Parlimen punya isyarat. Bukan sekadar rakyat negeri Terengganu, kita nak Malaysia ni dapat dan mengalu-alukan Perdana Menteri in making. Tu dia. So kalau tak dapat isyarat majoriti yang kuat dan besar, kita gagal. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga tu nasihat macam Datuk Seri Sanusi sebutlah. Orang non-Muslim ni sanggup bayar walaupun keluar dan balik sehari. Duit flight anak beranak 5-6 orang habis puluh ribu. Sanggup balik untuk mengundi beberapa jam dan menghitamkan jari, kemudian balik semula. Dan ini dilihat oleh Tok Guru sendiri yang ke airport masa tu bertembung dengan pelajar-pelajar dan mereka yang bekerja di luar negara, penuh dengan geng-geng non-Muslim ni. China, India sangat cakna
Tapi orang Melayu masih lagi tak nak balik, berkira mahal lah, bawa tak ada masa lah. Masih main salji lagi kat luar negara. Ni bukan salji pun, bukan naik tiket flight pun, dekat je. Gano boh ke Mama. Bukan balik Ulu. Exit dia tak jauh dah daripada Pahang tu. Kalau mau dok balik, Allah, negara kita ni nak kena jual dah. Kan? Laut Cina Selatan dah tak berapa aman dah. Kan? Persepadanan semula yang nak menjadikan kepada Singapore 2.0 di Malaysia ni dah semakin dekat. Kalau anda tidak menunjukkan isyarat yang penting ini dalam PRK Kemaman ini, habis fail lah. So begitulah juga kalaulah orang pergi Coldplay, boleh sampai tiket 3,000 bayar. Betul, Ustaz. Kan? Paling-paling murah pun 200 lebih. Ya. Ni tak adalah sampai beribu-ribu, sikit lah. Tunjukkan kepada masyarakat, kepada Allah Subhanahu Wa Taala saksi nanti, aku lebih lagi nak sayang agama aku, negeri aku, kepada orang yang berintegriti, berpengalaman, berkebajikan, prihatin, untuk aku tunjukkan lebih besar lagi daripada konsep Coldplay. Jiwa dan ragaku hanyalah untukmu. Maka baliklah perantau. Jangan berkira. Ingat Ustaz nak hadiah lagu dah tadi satu. Jangan berkira, sama-sama kita pakak balik. Pakoh calon nombor 2 di Ketahundi. Dr. Sam. InsyaAllah. Itulah dia kesimpulan yang cukup sempurna. Rayuan dan juga harapan besar Yang Berhormat Dr. Zamri Zainuddin, Zamri Mantop kita, Ustaz Afadil yang bersama dengan kita, khususnya kita bawakan sempena pilihan raya kecil dan tempoh kempen yang berbaki beberapa hari saja lagi ni Sisiat. Dan terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Doktor atas kesudian mengosongkan jadual untuk hadir bersama, walaupun sebenarnya jadualnya semalam, namun nak masuk juga, nak mari juga untuk bersama, khususnya pendengar-pendengar kita yang setia di podcast Studio PAS Kawasan Kemaman ini. Terima kasih banyak kepada Yang Berhormat Doktor sekali lagi. Terima kasih juga kepada semua penonton-penonton yang setia bersama podcast Studio PAS Kawasan Kemaman. Kita masih lagi berbaki 2 hari kempen akhir kita ini. Dan insyaAllah esok dan juga kita akan bawakan lagi esok dan hari Jumaat. Last kita tengah hari Jumaat. Kita akan bawa lagi beberapa figura-figura yang besar untuk kita sama-sama kongsi. Dan juga kalau boleh kepada tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak yang on the way nak pulang nak pulang ke kampung Kemamang pada hari Khamis ni, sebab hari Jumaat ada cuti, ada yang mungkin Jumaat yang baru bertolak, jangan lupa ambil video, ambil gambar, post dekat Facebook, post kat medsos yang menunjukkan bahawa kita balik mengundi, supaya gelombang wave ini dapat masuk ke hati-hati orang yang masih berkira-kira untuk pulang mengundi. Dan insya-Allah sekaligus Bro Din dan juga YB Ustaz, kita doakan semoga kemenangan akan berpihak kepada kita dengan bertambah majoriti yang banyak, insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Itulah saja akhirnya daripada kami Sisiat dan juga Bro Din di podcast Studio PAS Kawasan Kemaman, dan juga YB Dr. Zamri Mantop dan Sungai Burong yang juga merupakan Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Selangor. Bro Din, sebelum tutup kita nak dengar sikit tagline, lama tak dengar tagline tu. Silakan Ustaz. Jatuh tak semangat tu Ustaz. Mantap. Pengundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.